A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaannya dapat kita bertemu pada waktu zuhur ini sekali lagi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah nikmat kesihatan, keimanan dan nikmat bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pun lalui lebih kurang 11 hari bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada waktu kesempatan ini, waktu lunch time ni, walaupun kita tidak dapat menjamu selera secara fizikal, marilah bersama kita menjamu selera secara rohani. Kita gunakan kesempatan ini untuk kita beriman seketika dan mengisikan waktu kita dengan benda-benda yang bermanfaat, insya-Allah. Izinkanlah saya menggunakan kesempatan ini yang ringkas ini, tazkirah, untuk kita kongsikan sebuah ataupun sepotong ayat yang mana saya rasa adalah satu ayat peringatan buat kita semua, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang di mana bulan yang digalakkan, dianjurkan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah, solat sunat dan juga bersedekah. Jadi ayat ini lebih terkait kepada amal ibadah sedekah kerana ia merupakan antara salah satu amal ibadah yang sering kita lakukan dengan begitu ikhlas, insya-Allah, di waktu bulan Ramadan. Jemaah dirahmati Allah, ayat yang saya ingin kongsikan di sini datang daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-263. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Yang membawa maksud kata-kata yang baik, perkataan yang baik dan pengampunan adalah lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan perkara yang menyakitkan hati. Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Jadi jemaah rahmati Allah, kalau kita tengok kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nasihat. Nasihat bukan sahaja nasihat sedekah, tapi bagaimana ataupun apakah nasihat, apakah cara derma yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata apa? Berkata baik dan keampunan itu adalah lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan penyakit ataupun kesakitan hati. Jadi arti kata lain, jemaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala bagaikan ingin menasihatkan kepada kita semua, kalau sekiranya kita menderma di jalan Allah Subhanahu wa taala, janganlah sertakan ia kepada perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati. Kalau sekiranya kita sertakan sedekah itu dengan perkara yang menyakitkan hati, maka ia boleh jadi kosong markahnya ataupun kosong di mata Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ia adalah dianggap sebagai sedekah yang tidak ada fungsi ataupun sekadar transaksi dunia sahaja. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala sertakan, kalau nak sedekah, sedekah dengan cara baik, jangan ikuti dengan perkara yang menyakitkan hati. Bahkan lebih baik lagi adalah dengan apa? Dengan perkataan yang baik dan juga kemaafan. Kadang-kadang apabila orang itu ingin sedekah, kadang-kadang dia mengungkit-ungkit ataupun dia berkata buruk ataupun berkata jahat, di mana sedekah itu bagaikan satu perkara yang hanya dilakukan oleh beliau sahaja, bukan kerana pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila orang itu bersedekah, dia ungkit seperti, nah, ambil ini sedekah, main jauh-jauh, ataupun aku dah sedekahkan kau kan, mana lagi, saya minta lagi. Itu adalah perkara yang menyakitkan hati. Kalau kita nak bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sertakan perkara-perkara tersebut. Kalau sekiranya kita buat perkara seperti itu, baik jangan sedekah saja, kerana apa? Perkataan yang baik dan juga kemaafan juga adalah mustahak dan juga penting dalam kita sertakan kepada sedekah kita. Kalau sedekah kita diikuti dengan perkataan yang menyakitkan hati, walaupun mungkin bukan secara direct, secara indirect, tapi kalau hati itu terguris, orang yang penerima sedekah itu
apabila menerima pendermaan tu tapi hatinya tetap terguris kerana sedekah yang disertai dengan perkara yang menyakitkan hati, maka sedekah itu takut-takut akan menjadi kosong di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Perkataan yang baik dan juga kemaafan lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kejahatan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sertakan pada hujung ayat itu. Mungkin kalau kita sebelum kita kongsikan tentang hujung ayat itu, kita kongsikan tentang perkataan yang Allah katakan di sini apa? Qaulun ma'rufun. Qaulun ma'rufun di sini membawa maksud perkataan yang baik. Ma'ruf di sini perkara bukan sahaja perkataan yang baik, tapi apa-apa yang disenangi hati orang, apa-apa yang membawa maksud saling hormat menghormati. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Jadi apabila kita menderma kepada seseorang itu, sebenarnya kalau kita fikirkan kembali, ia adalah satu amal ibadah yang membantu diri kita. Ya, di mata kasar kita nampak bagaikan kita membantu orang yang susah, tetapi sebenarnya realitinya di akhirat kelak sebenarnya ia adalah perkara yang membantu diri kita. Sepatutnya kita berterima kasih kepada orang yang kita membantu dan bukanlah menghertiknya, menghinanya, bagaikan kita ni kaya nah sangat, orang itu miskinlah sangat, ya, sehinggakan kita memberi sedekah tu disertakan dengan satu herdikan, satu penghinaan, satu ejekan. Nah, ambil ni duit, kau ni susah sangat, minta sangat. Itu jangan kita lakukan. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala juga akhirkan ayat itu dengan wallahu ghaniyun halim. Kalau kita rasa kita ni kaya, lupa ke kita siapa yang beri kita kekayaan tersebut? Allah tu lebih maha kaya. Dan kalau kita fikirkan siapalah kita untuk menghildi orang lain, sedangkan Allah SWT memberi kasih sayangnya kepada semua. Allah tu halim, menyantun, maha penyantun dan maha mengasihani yang senang dan yang susah, yang hidup mewah dan juga mereka yang hidup susah. Semua Allah SWT beri kasih sayang dan tidak ada memilih antara satu sama lain. Jadi kita ini sepatutnya menjadikan sifat Allah ini sebagai satu dorongan untuk kita menjadi seorang yang baik. Kita rasa kita kaya, Allah itu lebih kaya. Apalah kiranya kita mendermakan sedikit daripada duit kita ini yang tak seberapa ni, berikanlah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka ini dapat mengharungi harian mereka dengan lebih baik. Dalam masa yang sama, senangnya hari mereka ini adalah merupakan doa buat kita juga. Kita membantu mereka sebenarnya adalah secara di akhirat kelak adalah kita sebenarnya membantu diri kita. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkata Allahu ghaniyun halim, adalah satu dorongan buat kita untuk mencontohi sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menderma dengan baik hati, menderma dengan ikhlas. Jangan diikuti dengan perkara-perkara yang menyakitkan hati, kerana menyakitkan hati seseorang itu boleh membuatkan amal ibadah kita menjadi kosong, dan kita tak nak amal ibadah kita menjadi kosong di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan yang di mana pahala kita semua diberganda-gandakan. Ya, jangan rugi kalau kita tak mendapat fadilat Ramadan yang hanya datang sebulan, setahun sekali ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperbetulkan ikhlas, dan kita ikhlaskan niat kita, berbetulkan niat kita. Apabila kita membuat satu amal ibadah, kita buatkan ia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menderma kerana Allah Subhanahu Wa Taala, juga niat untuk membantu mereka dengan ikhlas. Jangan disertakan dengan perkara yang menyakitkan hati. Kerana kita membantu mereka, Allah membantu kita, insya-Allah. Oleh itu, saya rasa memadailah perkongsian saya pada waktu zuhur ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Selamat berpuasa, selamat mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita akhiri tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.